KPM. Didik TV KPM. Alah kacang je matematik tambahan ni. Selesaikan persamaan berikut dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Negatif 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 1 sama dengan kosong. Tak ada masalah lah. Senang je ni, kacang je. Negatif 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 1 sama dengan kosong. Habis tu saya nak buat apa lepas ni? Aduh, saya tak tahu nak tekan apa ni. Itulah tadi beria sangat nak tahu macam mana. Assalamualaikum Fan. Kenapa? Waalaikumsalam cikgu. Berkerut muka? Cikgu, saya cuba nak soalan ni. Saya rasa macam senang tapi tak boleh jawab pula. Cikgu boleh tolong saya tak? Soalan apa ni? Oh, kaedah penyempurnaan kuasa 2. Ya. Okey, kalau Fan nak tahu, jom ikut kelas cikgu. Boleh cikgu. Saya tak tahu macam mana. Maafkan saya cikgu. Okey, tak apa. Jom kita banyak kena belajar ni. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Dan bersama saya Irfan Syahmi di sebelah Didik TV KPM untuk slot menengah atas. Hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan mata pelajaran matematik tambahan. Ya, saya tahu memang orang sangat takut dengan mata pelajaran ni. Tapi jangan risau, kita hari ini akan bersama dengan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Aizah Hamdi Muhammad dari SMK Seri Ampang, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Kau baik, Alhamdulillah. Fan sihat? Sihat. Cikgu tinggi lah orangnya kan. Makin tinggi ke Ifan kat sini. Okey. Dan kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Ifan kenalkan dulu. Cikgu Saiful Amir Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Selangor. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah. Okey, cikgu, kita hari ini akan belajar tentang matematik tambahan yang rata-ratanya murid kat rumah memang takut sangat cikgu. Fobia. Kan? Fobia. Kalau tengok soalan je macam mana nak jawab ni kan. Tapi hari ini kita akan fokuskan kepada tajuk kita penyempurnaan kuasa 2. Jadi cikgu sebagai mukadimahnya cikgu, macam mana perkongsian cikgu hari ini? Silakan. Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat penyempurnaan kuasa 2 di mana penyempurnaan kuasa 2 ini adalah satu kaedah untuk mencari nilai X. Mencari nilai X. Ya, ataupun mencari punca dalam satu persamaan kuadratik. So nanti macam kita tengok Fan sebelum kita nak terus kepada kaedah, kita kena kenallah dulu bentuk kuadratik yang kita ada. Betul cikgu. Fan pernah tengok bentuk kuadratik ni? Pernah cikgu. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Ini semua asas yang wajib pelajar murid tahulah. Mana kalau tengok contoh sini ada X kuasa 2 tambah 3X tambah 4, nilai A dia adalah 1, nilai B dia adalah 3 dan nilai C dia adalah 4. Okay. So kalau macam yang contoh cikgu yang kedua tu, kita ada 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 2, di mana A kita adalah 2, betul. B kita adalah negatif 5 dan C kita adalah negatif 2. Dan contoh cikgu yang terakhir iaitu negatif 3X kuasa 2 tolak X, di masa nilai A kita adalah negatif 3, B kita negatif 1 dan C kita kosong. Di mana ketiga-tiga persamaan ni mempunyai nilai X. Nilai X tu dikenali sebagai punca, Fan. So menerusi kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni, kita akan cari apakah nilai X itu ataupun apakah punca itu, tapi menerusi kaedah penyempurnaan kuasa 2. Ya, penyempurnaan kuasa 2 ni bagi Ifan satu perkara yang asing sebab tak pernah belajar sebelum ni. Jadi cikgu, macam mana kita nak faham apa yang dikatakan sebagai penyempurnaan kuasa 2 ni? Kita kena faham nak mencari punca ada 3 kaedah. 3 kaedah. Yang pertama adalah pemfakturan, yang kedua adalah penggunaan formula rumus, yang ketiga adalah penyempurnaan kuasa 2. Okey. So macam mana penyempurnaan kuasa 2 ni, Fan? Dia macam ni. Contohnya cikgu ada kuadratik, katalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Tengok ada nilai A kat depan tu kan? Betul. Langkah yang pertama, kita perlu pastikan nilai A kita 1. Macam mana kita nak buat? Kita bahagikan dengan A. Semua tu kita bahagikan A, dia akan jadi X kuasa 2 tambah B per AX tambah C per A sama dengan kosong. Baik. Apabila kita dah pastikan X kuasa 2 kita nilai A dia adalah 1, kita akan pindahkan dulu C per A ke sebelah kanan. Okey. Kita akan tinggalkan ungkapan yang mempunyai A dengan B di sebelah kiri.
Faham? Okey. Kita tolak yang C tu pergi Ya. belah kanan cikgu Okey, dan lepas inilah baru datangnya B per 2A kuasa 2 dan B per 2A kuasa 2 kiri dan kanan. Okey, maka lepas langkah ini kita perlu melakukan kaedah pemfakturan. Baik. Dan yang belakang itu kita perlu nilaikan. Di mana pemfakturannya akan jadi seperti ini. X tambah B per 2A kuasa 2 sama dengan negatif C per A tambah B per 2A kuasa 2. Nampak macam kompleks kan? Betul cikgu, saya tak faham lagi sekarang ni. Okay. Nanti kita akan tengok macam mana datangnya B per 2A tu. Itulah itu persoalan sekarang ni Irfan dapat. Macam mana keluarnya wujud B per 2A tu datangnya dari mana kan? Macam mana kenapa B tu perlu dibagi dengan 2? Nanti kita akan tengok selepas ini cikgu ya. Okey, itulah persoalannya kenapa ada B per 2A tu, kuasa 2 tu datang dari mana? Kita akan tahu sekejap lagi. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Eza tentang mata pelajaran matematik tambahan. Jangan risau sebab kali ini cikgu akan bawakan kita bagaimana untuk kita memahami tentang penyempurnaan kuasa 2 ini sebenarnya. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini, jom kita teroka lagi cikgu. Okey. Mari kita. Mari kita tengok untuk menteroka mana datangnya B per 2 tadi. Okey, kita tengok soalan ni dulu. Okey kan? Selesaikan persamaan berikut dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Dekat soalan ini dah nyatakan secara khusus kaedah apa yang soalan hendakkan. Betul. So macam kita tengok X kuasa 2 tambah 4X tolak 7 sama kosong. Nilai A kita dah 1. Okey, betul? Okey, so kita tak perlu bahagi lagi dengan nilai A. Ya, faham. Okey, so untuk langkah yang seterusnya, nilai C kita iaitu negatif 7, kita perlu pindahkan di sebelah kanan. Sebelah kanan. Okey, kalau negatif jadi positif lah cikgu kan? Ya, betul. Baik. Maka di sebelah depan tadi tu, tinggal X kuasa 2 tambah 4X. Baik. Okey, maka lepas langkah ini, kita perlu masukkan satu nilai di mana B per 2 tadi. Okey. Okey, kenapa sebentar lagi cikgu sentuh. Kita tengok dulu di mana nilai B kita adalah 4 per 2. Kuasa 2 sebelah kiri dan sama dengan tambah 4 per 2 kuasa 2 di sebelah kanan. Okey. Di sebelah kiri sama, di sebelah kanan pun sama. Ya, betul. Sebab dia kena konsep persamaan, kena adil sebelah kiri dan kanan. Konsep keadilan. Ya, okey. Nah, ini adalah langkah penyempurnaan kuasa 2 di mana macam Irfan tanya cikgu tadi, mana datangnya 4 per 2 tu cikgu? Betul. Okey, kita tengok satu kaedah ini. Penyempurnaan kuasa 2 ni dikenali sebagai completing the square dalam bahasa Inggerisnya. Kalau Irfan faham, apa maksud square? Kuasa 2. Itu kalau kuasa 2. Okey, kalau square segi empat. Segi empat, segi empat sama. Okey. Betul. Okey, macam soalan kita tadi, kita ada persamaan X kuasa 2 tambah 4X di sebelah kiri. Kita wakilkan dengan jubin ataupun kotak lah. Okey. X kuasa 2, cikgu letak kotak merah ini, X kuasa 2. Sebab ada X dengan X. Okey, kalau 4X ada berapa kotak Fan? Ada 4 cikgu. Ada 4. Okey. Okey, kotak warna biru Warna biru adalah untuk mewakili bahagian B. Bahagian so B. macam mana daripada gambar rajah ini kita nak jadikan dia, kita nak susun dia jadi segi 4 sama. Segi 4 sama Okey. So macam mana? Okey, cikgu tunjuk. Okey, kita ada kotak merah. Okey, ini. So tadi ada 4 kotak kan? Betul cikgu. So kita susun atas 2, bawah 2. Okey. Dah segi 4 sama belum? Belum lagi. Ada ruang kosong. Betul. Okey. Fan rasalah macam mana kita nak penuhkan ruang kosong itu? Kita tambah lagi 4 kotak cikgu. Ya, tepat Fan. So kalau 4 kotak bermaksud kalau luasnya 2 kiri, luasnya 2 sebelah kiri, 2 sebelah bawah kan. So kalau luas 2 kuasa 2 kuasa 2. Tadi 4 bagi 2 kan, 2 kuasa 2. Betul. So inilah datangnya B per 2 tadi. Dia menyempurnakan square tu, completing the square. Okey, kita tengok balik kepada soalan kita tadi. Baik, kita fahamkan lagi, lagi. B per 2 sebab tu dia datangnya 4 per 2 kuasa 2. Okey, seterusnya datang di sini. Okey, sebab 4 bagi 2 adalah 2 kuasa 2. Langkah yang seterusnya Fan, 3 ungkapan depan tu kita faktorkan. Faktorkan cikgu. Okey, dan yang belakang ni kita nilaikan.
untuk proses pemfakturan kita kena faham satu benda. Okey, kita ingat balik apa yang kita pernah belajar bahawa ini. Okey, X kuasa 2 tambah X tambah M kuasa 2. Kamu tengok kalau X kuasa 2 dengan M kuasa 2 kat belakang, dia automatik bila difakturkan dia boleh jadi X tambah M kuasa 2. Yang NX tu cikgu? Ha? Yang NX tu? Dia dah difakturkan. Difakturkan dah. Okey. Ni dengan faham. syarat nilai A dengan nilai C kena kuasa 2. Oh, okey, faham. Okey. Kalau kita tengok tolak pula tengah-tengah tu, maka pemfakturan dia jadi X tolak M kuasa 2. Okey. Nampak trend dia? Sebab A dan C tu kuasa 2 cikgu. Ya, betul. A dengan C kuasa 2. Right. Okey, kita balik pada soalan kita. Cuba Fan tengok A dengan C kita. Dah kuasa 2 betul? Betul. So dia akan jadi tambah. Kan? Dia jadi tambah. So X tambah 2 kuasa 2 sama dengan 11. Okey, 7 tambah 4 11. Dan seterusnya Fan, oleh kerana matlamat kita tadi nak mencari nilai X. Okey. Okey. So macam mana kita nak cari nilai X, Fan? Kita pindahkan siapa dulu? Kita akan pindah kuasa 2. Kuasa 2 pindah sebelah jadi apa, Fan? Kita jadi punca kuasa. Okey. So bila punca kuasa dia akan jadi plus minus lah. Betul. Okey. So dia akan jadi X tambah 2 sama dengan 3.31662. Mana cikgu dapat nilai ni? Kita tekanlah Calculator. Okey. So kamu akan dapat 3.31662. Pindahkan 2 jadi tolak. Maka Baik. jawapan dia akan jadi 1.317. Okey. Manakala X tambah 2, kita ambil pula nilai negatif tadi tu. Sebab cikgu cakap punca kuasa 11 tu ada 2 jawapan. Satu positif, satu negatif. Yeah. Okay, di mana nilai yang sebelah kanan tu negatif. So pindahkan 2, dia jadi apa, Fan? Negatif 5.317. Ini adalah nilai X ataupun dikenali punca. Okey, kita tengok lagi. Kita kukuhkan lagi dengan soalan yang kita yang kedua. Okey. Selesaikan persamaan berikut dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Masih lagi penyempurnaan kuasa 2, Fan. Baik. Okey, tengok. X kuasa 2 tolak 3X tolak 5 sama dengan kosong. Perlu tak cikgu bagi dengan nilai A dia, Fan? Tak perlu cikgu sebab X dia memang nilai 1 dah. Bijak, sebab X A dia dah 1 dah. So kita tak perlu. Apa yang kita perlu, kita gerakkan nilai 5 tu, negatif 5 pindah ke sebelah kanan. Baik. Okey, dia jadi begini. X kuasa 2 tolak 3X sama dengan 5. Okey. Fan rasa kita perlu tambah apa? Kita nak completing the square ataupun kita nak sempurnakan kuasa 2 ni, kita tambah nilai berapa, Fan? Tadi B per berapa? B per 2. B per 2. So kita tambahkan B per 2, iaitu negatif 3 per 2 kuasa 2 dan sebelah kanan pun negatif 3 per 2 kuasa 2. Sebab nilai B kita adalah negatif 3. Betul. Okey. Seterusnya, kita tengok kenapa dia jadi per 2 tu. Kita kukuhkan lagi pemahaman kita dengan kotak ini. Completing the square. Kalau kita ada X kuasa 2 tolak 3, so kita ada X kuasa 2 dan kita ada 3 kotak. Okey. Macam mana 3 kotak ni kita nak susun untuk menjadikan dia satu segi 4 sama sisi? Kita bagi 2 lah cikgu. Betul, kita bagi 2. Okey. Macam mana kotak tu nak bagi 2? Kita potonglah 2. Kan? So dia akan pecah begini. Okey. Jadi 1,5 cikgu. Okey. Faham. So kita susun, kita susun dia akan jadi begini. Okey, kita ada ambil setengah satu atas. Setengah dekat bawah pula cikgu. Setengah dekat bawah. So yang kotak yang perlu kita penuhkan lagi adalah ini. Betul? Nilai dia berapa? Kepi 3 per 2. 3 per 2 cikgu. Betul? 1 tambah 1 per 2 adalah 3 per 2. So bawah pun jadi 3 per 2. Okey. So dia jadi 3 per 2 kuasa 2. Itulah datangnya yang tadi tu. Kalau Ifan tanya cikgu mana datangnya 3 per 2 tu? Inilah ni 3 per 2. Okey, faham. Okey, so lepas langkah ini kita perlu buat pemfakturan. Okey, macam mana kita nak buat pemfakturan? Ingat yang tadi tu. Baik. Kuasa 2 depan, kuasa 2 belakang, nilai A kuasa 2, nilai C kuasa 2, maka dia akan jadi, ini kita perlu fakturkan, ini perlu nilaikan. Okey, Fan, cuba Fan sebutkan cikgu, apa nilai yang kita boleh fakturkan kat situ? Baik, untuk yang kita kena fakturkan cikgu, kita jadikan dia X tolak 32 kuasa 2. Okey, betul. Yang nilai belakang tu, cuba Fan tekan kalkulator, Fan. Okey, kejap cikgu 5 tambah negatif 3 bagi 2 kuasa 2. 29/4 cikgu. Okey, kita tengok. Okey. Betul. Apa yang kita fakturkan adalah X tolak 3 per 2 kuasa 2 sama dengan dan 29/4. Tapi tak selesai lagi cikgu kan? Belum selesai lagi sebab kita nak cari nilai X. Maka kita pindahkan kita punya nilai begini. Punca kuasa tadi pinjamkan sebelah kanan, dia jadi punca kuasa. So tekan kalkulator, Fan. Okey. X tolak 3 per 2. Okey. X tolak 3 per 2 sama dengan 2.6926. Okey. X sama dengan? X sama dengan pindahkan negatif 3 per 2 sebelah kanan jadi tambah. Maka jawapan dia?
negatif 4.1926 cikgu. Ya. Okey, so okey, lagi satu Fan. Okey, X tolak 32 sama dengan berapa yang sebelah kanan tu? Tadi positif kan, ni kita negatifkan pula Ya, cikgu. betul. So kita akan buat X tolak 3/2 sama dengan negatif 2.6926. Maka pindahkan 3/2 sebelah kanan, dia akan jadi positif. Betul. So tekan saja kalkulator. Okey, jawapannya adalah negatif 1.1926. Ya, betul. Okey, dah nampak sikit dengan kaedah. Dah nampak cikgu? Okey, Ifan dah dapat gambaran dia, mungkin makin jelas sekarang ni, insya-Allah. Kita tengok soalan yang ketiga. Soalan Fan. ketiga. Habis kita saya nak kena jawab kan ni. Okey. tak Cuba apa. Ifan Baik. cikgu tanya Ifan jawab satu persatu supaya murid dekat rumah lebih jelas. Boleh. Secat langkah. Okey Fan, kita Okey. tengok. Apa langkah pertama kita nak buat ni Fan? Baik cikgu, langkah pertama kita perlu pastikan A itu adalah 1 cikgu. Betul. So, kita buat bahagian Bagi dengan 3. negatif 3. Negatif 3 ya. Okey, maka bila kita bahagikan dengan negatif 3, dia akan jadi X kuasa 2 tolak 2X tambah 1/3. Okey, sebab cikgu bahagi semua. A, B, C tu cikgu bahagikan dengan nilai negatif 3. Baik cikgu. Kita nampak dia dah macam tadi dah. Okey. So, kita perlu pindahkan nilai C kita. C kita dah letakkan sebelah kanan, jadi akan jadi negatif 1/3 cikgu. Betul. Okey, dia akan jadi negatif 1/3. Okey, Baik. sekarang ni kita nak buat kaedah penyempurnaan kuasa 2 iaitu completing the square yang kita main jubin tadi. So, Okey. berapa nilai B, berapa nilai yang perlu kita tambah kat both side tu, kiri dan kanan? Negatif 2/2 kuasa 2. Betul. So dia akan tambah negatif 2/2 kuasa 2. Okey. So kita simplify atau kita pemudahkan, dia akan jadi X kuasa 2 tolak 2X tambah bracket negatif 1 kuasa 2 sama dengan negatif 1/3 tambah negatif 1 kuasa 2. Okey Fan. Ya. Apa kita nak buat dengan 3 ungkapan yang depan tu? Baik cikgu, kita kena tengok dulu cikgu, A dengan C tu kalau dua-dua kuasa 2, kita faktorkan cikgu, jadi akan jadi X tolak 1 kuasa 2 sama dengan 2/3. Okey, so dia jadi X tolak 1 kuasa 2 sama dengan 2/3. Dah selesai ke Fan? Belum lagi cikgu. Okey, so Sebab kita kena buang dulu yang kuasa 2 tu. kuasa 2 pindah sebelah jadi Punca kuasa. ya betul, dia akan jadi punca kuasa 2/3, tapi ingat plus minus tambah tolak tu kena ada. Kena ada, Okey, okey. so dia akan jadi dua side. X tolak 1 sama dengan berapa Fan? X tolak 1 sama dengan 0.81697. Okey, kita ambil je banyak-banyak. Alright. Dia punya angka bererti tu. Okey. Bila sebab itu dalam langkah kerja tak perlu bundarkan terlalu awal. Baik, Okey. cikgu. Okey. Jawapan final baru kita bundarkan, dia akan jadi 1.8165. Okey, yang sebelah kanan Fan? Okey, akan negatif cikgu. Betul. Negatif X tolak 1 sama dengan negatif 0.816497. Maka negatif 1 pindah jadi tambah 1, betul? Betul, cikgu. So jawapan final berapa Fan? 0.1835. Okey, bijak. Maka itulah nilai X yang kita cari menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, terima kasih Cikgu Eza. Permulaan tadi Ifan sebenarnya sangat takut cikgu. Ifan rasa macam mana saya nak faham ni kan, macam susah je, tapi disebabkan cikgu dah bagi tahu kita langkah demi langkah bagaimana untuk kita memahami tentang topik ini, jadi maka mudahlah ia sebenarnya. Terima kasih Cikgu Eza. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Matematik Tambahan. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran Matematik Tambahan bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Eza. Okey, untuk segmen kali kita akan mendalami lagi tentang topik kita penyempurnaan kuasa 2. Jadi cikgu, apakah yang akan kita sentuh untuk segmen kali ini? Okey, untuk penyempurnaan kuasa 2 Fan, macam cikgu cakap tadi, dia adalah satu kaedah untuk mencari nilai punca. Betul. Okey. Dan penyempurnaan kuasa 2 juga kita boleh gunakan dia untuk menukarkan bentuk kuadratik kita kepada bentuk vertex. Vertex tu macam mana cikgu? Vertex tu bermaksud bucu lah. Bucu, okey. Kalau kita ada kuadratik kan bentuk dia curve, betul? Betul. Bila curve tu Melengkung. nampak tak bucu dia bawah tu? Nampak. Ataupun dia tu kalau bentuk senyum dia akan bucu kat bawah lah. Yeah. Kalau bentuk dia macam masam, Okey. bucu kat atas. Dekat atas, betul. Okey, tu maksudnya vertex. Okey. So bentuk vertex macam ni Fan. Nanti ini dia bentuk arm je lah. A bracket X tolak P kuasa 2 tambah Q. Ini bentuk saja. Bentuk sahaja, okey. So macam mana nak dapat bentuk ni nanti kita akan dalami lah. Cuma sebelum tu
kita kena tengok nilai-nilai yang ada dalam bentuk vertex ni. Boleh. Contoh-contoh bentuk vertex. Contohnya macam ni. X tambah 2 kuasa 2 tolak 1. Kalau macam ni nilai A dia berapa, Fan? A dia 1 cikgu. Satu lah kan. Nilai P tu adalah negatif 2 lah. Negatif 2. Oh, kita kena negatifkan cikgu ya. Negatif P sama dengan macam ni. Kalau Irfan bandingkan negatif P sama dengan 2. Kan? P sama dengan macam itulah negatif 2. Okey. Kalau yang Q Q tu tu negatif 1. Okey. Contoh yang kedua cikgu tunjuk 2 bracket X tolak 3 kuasa 2 tambah 4. Ini apa nilai A dia pula? negatif 3 cikgu. Nilai A. Nilai A 2 cikgu. Nilai A adalah 2. P dia 3. betul. Q dia 4. Okey. So next yang seterusnya ini kalau A dia Fan, Negatif 3. P dia Negatif 2. dan Q dia 2. Okey. So dalam topik ini nanti kita akan mendalami apa erti P, apa maksud Q. Okey, kita tengok contohnya macam ni. Kata ini adalah graf 2 bracket X tolak 3 kuasa 2 tambah 4. Baik. Okey, cikgu cakap tadi ini bentuk apa, Fan? Senyum. Bentuk senyum dan ini adalah persamaan ni adalah bentuk vertex, betul? Vertex, Cikgu cakap vertex tu bucu. So bucu dia kalau kat sini Dekat nilai bawah dia dia? adalah 3/4, betul? 3/4 dia. Okey, kita tengok contoh lain pula. Okey, katalah ini cikgunya persamaan. Okey, ini cikgunya graf. Okey. Fan nampak tak berapa bucu dia tu, Fan? Negatif 2, negatif 1. Okey. So bucu dia adalah negatif 2, negatif 1. Okey, ni nilai bucu dia. Okey. Okey, nanti cikgu tunjukkan apa kaitan dia dengan bentuk vertex itu. Okey, tengok gambar yang ketiga. Negatif 3 bracket X tambah 2 kuasa 2. Bentuk grafnya adalah begini. Okey. Graf ni cikgu tak ada, cikgu lukis sendiri, Fan. Kita guna apps yang ada kat luar sana. Kita boleh, kita ada GeoGebra, kita ada Desmos, pelajar boleh explore lah benda tu. Okey, so dia punya puncak tu atau bucu dia berapa, Fan, kat situ? Okey, dekat rumah pun boleh cuba dengan Ifan sekarang ni. Okey, Ifan cuba negatif 2. Okey, negatif 2. Okey. So nilai bucu dia adalah negatif 2. Okey, so kalau kita rangkumkan, Fan, kita buat dalam bentuk table, kita buat perbandingan. Pertama bentuk graf. Okey, yang graf pertama tadi 2 bracket X tolak 3 kuasa 2 tambah 4, grafnya senyum. Senyum, betul? Sebab nilai A kita positif. Okey, faham. Okey, yang kedua X tambah 2 kuasa 2 tolak 1, nilai A dia 1 kan? Masih senyum Masih sebab senyum. positif. Betul. Tapi kita pergi dulu bucu dia satu-satu. tadi. Boleh, tak ada masalah. Okey, kita Okey. beri bucu dia dulu 3, 4. Okey, tadi kita lihat 3, 4. Paksi simetri dia, Fan, kita baca nilai X. Nilai X. Okey. X sama dengan 3. Okey, dan nilai minimum atau maksimum. So kalau ni graf senyum kan, so kita namakan nilai minimum lah. So jawapan dia adalah 4. Okey, kalau Fan tengok apa relate dia punya kaitan, kalau Fan tengok X sama dengan 3 maksudnya datang daripada koordinat X. Okey, Betul? X, betul. X sama 3. Nilai tu datang daripada koordinat Y. 3, 4 nilai tadi bucu. minimum tu, cikgu, betul. So bucu tadi cuba Fan tengok dengan persamaan tu, Fan. Okey, nilai 4 tu ada tak nilai 4 kat belakang? Ada? Nilai Q tadi kan? Ya. So kita boleh simpulkan bahawa nilai Q tu adalah nilai Y. Nilai Q adalah nilai Y. Okey. Nilai X dia pula, Fan. Tengok X kat tengah bracket tu. Okey, yang dalam bucu tu 3, betul? 3. Kat dalam bracket tu X tolak 3. Betul. Itu So, adalah nilai P, cikgu. dia nilai P. Oh. So kalau kita nak cari nilai X tolak 3 sama dengan kosong, maka X sama dengan 3, betul? So that's why, sebab itulah bucu tu 3 dan nilai Y dia 4. Okey, cuba Fan tengok bentuk yang kedua tu. Okey, kita cuba, cikgu. Gambar bentuk graf tu adalah senyum ke masam? Senyum, cikgu. Senyum. Okey, Fan. Daripada graf, daripada bentuk vertex tu, dari persamaan bentuk vertex, Fan rasa berapa bucu dia, Fan? Negatif 2, negatif 1. Bijak. Betul. Negatif 2, negatif 1. Kalau cikgu tanya apakah persamaan paksi simetri? Persamaan paksi simetri, kalau itu negatif, jadi 2, cikgu. X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2. Negatif 2, ya. X sama dengan dia. Itu selalu kecuaian pelajar buat dalam peperiksaan juga. Kena fokus betul-betul ni. Tak boleh hilang fokus. Okey, negatif 2. Okey, nilai minimum dia berapa, Fan? Nilai minimum dia pastinya negatif 1, Ya, cikgu. betul, negatif 1. Kalau Fan tengok nilai X saja yang berubah daripada bentuk vertex tu. Perasan? Betul, Bila kalau dalam bentuk vertex, dalam bentuk persamaan, tengok X tambah 2. Kalau kita nak keluarkan X, dia jadi negatif. Ingat yang tu je. Kalau kita nak keluarkan, kita kena ubahlah negatif positif. Kita tengok bentuk yang ketiga, Fan. Tadi gambar dia apa, Fan? Sedih, cikgu. Sedih. Ya, sebab negatif. So, puncaknya di atas. Puncaknya di atas. So, dia akan jadi puncak maksimum lah sebenarnya. Okey, bucu dia berapa, Fan? Bucu dia negatif 2.
Okey, tepat sekali. Negatif 22. Daripada persamaan tu pun kita boleh baca dah. Betul. Negatif 22. Okey, nilai X dia Tuan? X sama dengan negatif 2. Ya, betul. X sama dengan negatif 2, maka nilai maksimum dia? Y sama dengan Q, jadi jawapannya adalah 2. 2. Ya, betul. 2. Okey. So daripada bentuk tu saja kita boleh tahu maklumat ini. 3 maklumat ni. Betul? Macam kita boleh tahu cikgu? Ya, betul. Okey. So kesimpulan dia Fan, kalau A bracket X tolak P kuasa 2, kalau cikgu Okey. tolak maka bucu kita akan jadi PQ. Okey. Betul? Kalau negatif dia akan jadi positif. Ya. Kalau soalan nak paksi simetri, X sama dengan P, kita ambil nilai yang bucu X sama dengan P tu. Okey, dan nilai maksimum atau nilai minimum kita ambil nilai Y. Q. Ya, Okey, baik. kalau yang sebelah kanan kita tu, kalau X tambah P tadi tu, Okey, bucu bucu dia dia akan jadi negatif PQ cikgu. ya betul, negatif P, negatif Q. Dia tersalah situ. Negatif Q, ya. Negatif Q. Ha. Okey, X sama dengan negatif P. P, okey, Dan jadi nilai minimum dia negatif negatif Q. Okey, jelas sikit Okey, Jelas, kita cikgu. kita tengok contoh. Ada lagi contoh? Ya, kita tengok mari kita saksi. macam mana kita nak tukar bentuk kuadratik ke bentuk pertek. Okey, ini datangnya penyempurnaan kuasa 2. Baik. Okey, kita tengok soalan. X kuasa 2 tambah 4X tolak 7, soalan macam tadi. Okey, soalan macam tadi kita tengok X kuasa 2 tambah 4X tolak 7. Kita pindahkan. Okey, untuk kali ni Fan, untuk membuat bentuk bertek, kita tak perlu pindahkan nilai C. Sebab kita bukannya nak mencari nilai X. Okey, so kita tinggalkan ruangan kosong di tengah tu, kita masukkan B per 2 tadi. Okey, Baik, B cikgu. per 2 kuasa 2 tolak B per 2 kuasa 2. So, dia akan jadi X tambah PX tambah 2 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 tolak 7. Maksudnya kita semua gunakan di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Ya, kita tak Baik. perlu pindahkan sebelah kanan. Okey, so sama juga macam tadi, kita faktorkan. Dia akan jadi berapa Fan? X tambah 2 dalam kurungan kuasa 2. Ya, betul. X tambah 2 kuasa 2. Yang belakang tu kita nilaikan tolak 11 sama dengan kosong. So kalau faham nampak bentuk ni, inilah bentuk apa dia? Bentuk Vertex. vertex. Yang P dan Q tadi. Cuma kita tak perlu selesaikan sampai nilai X. Tak perlu selesaikan sampai nilai X. Betul. Kita tak perlu nak ubah yang kanan kiri tu Ya, cikgu, kan? betul. Okey. Okey, kita faham. Okey, kita tengok soalan contoh. Baik. Okey, kita ada ungkapkan persamaan yang berikut kepada bentuk A bracket X tambah H kuasa 2 tambah K. Kalau Okey. kita tengok berapa ni? Inilah bentuk vertex. Kan ada kuasa 2 dan ada nilai kat belakang. Ya. Seterusnya nyatakan nilai titik pusingan iaitu bucu, nilai minimum atau maksimum dan persamaan pasti simetri. So, macam mana kita nak buat Fan? Kita akan faktorkan nilai 3. Okey, betul. Okey, so dalamnya akan jadi X kuasa 2 tolak 2 per 3X tolak 3. Okey, yang dalam tu yang kita akan buat penyempurnaan kuasa 2. Baik, cikgu. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, kita tambah B per 2 tadi. Okey, nilai B kita negatif 2 per 3, betul? Betul, cikgu. Kita kena bahagi dengan 2. Bahagi Nampak dengan yang 2. merah tu cikgu buat negatif 2 per 3 bahagi 2. Aha. Kuasa 2 tolak negatif 2 per 3 bahagi 2 kuasa 2. Oh, kita tambah dan tolak cikgu. Ya, betul, dia Okey. tambah dan tolak. So 3 ungkapan depan ni Fan, kalau kita pemudahkan dia jadi macam inilah. X kuasa 2 tolak 2 per 3X tambah bracket negatif 1 per 3 kuasa 2. Mana datang negatif 1 per 3 kuasa 2? Daripada negatif 2 per 3 bahagi 2. Okey, kita okey, kira yang kira tu. yang tu. Okey. So dia akan jadi kita faktorkan. Okey, macam tadi yang 3 ungkapan depan kita perlu faktorkan. Okey Fan, cuba Fan faktorkan untuk cikgu Fan yang 3 ungkapan depan tu. 3 ungkapan depan cikgu Yang Okey. X kuasa 2 tolak 2 per 3X tambah bracket negatif 1 per 3. Akan jadi Depan dalam- kuasa, belakang kuasa. dia akan jadi dalam kurungan X tolak 1 per 3. Ya, kuasa Kuasa 2. Okey, so kita akan jadikan begini. Okey, 3 bracket bracket lagi X tolak 1 per 3 kuasa 2 tolak 28 per 9. Mana datang 28 per 9 tu Fan? Kita nilaikan cikgu. Ya, kita nilaikan yang negatif bracket negatif 1 per 3 kuasa 2 Ya. tolak 3. Kamu akan dapat negatif 28 per Per 9. So kita tak habis lagi. Belum lagi. 3 tu kita perlu kembangkan. Kembangkan balik. Ya. Okey, dia akan jadi 3 darab yang bracket itu dia jadi 3. Lepas tu 3 darab negatif 28 per 9. Okey, ada 2 kembangan, tengok betul-betul. So dia akan jadi 3 bracket X tolak 3 bracket X tolak 1 per 3 kuasa 2 tolak 28 per 3 sama dengan kosong. Ini adalah bentuk vertex. Vertex. Okey, so daripada sini Fan, daripada bentuk vertex ni, okey, cikgu nak tanya kamu. Ya. Apakah titik pusingan dia Fan? Bucu, nilai X dan nilai Y dia. Okey, berdasarkan jawapan ni cikgu dalam kurungan tu X tolak 1 per 3. Okey. Jadi jawapan dia adalah
titik pusingan bucu dia adalah 1/3. Okey. Koma. Okey. Negatif 28/3 cikgu. Ya, betul. So, ini grafnya. Wow, okey, menarik lah graf Okey, dia. semua graf dia dalam bentuk perpuluhan lah, tapi sama je. Okey, so bucu graf dia bagi pun sama juga, iaitu 1/3 bracket nilai Y negatif 28/3 dan paksi simetri kan? Paksi simetri dia cikgu 1/3. Ya, betul. X sama dengan 1/3. Nilai minimum? Nilai minimum dia 28 negatif 28/3 cikgu. Ya, Jangan negatif. lupa negatif positif kena jaga. Kena jaga. So nilai minimum negatif 28/3. So daripada bentuk vertex tu pelajar, murid, kita boleh dapatkan 3 maklumat ini. Okey. Okey, tapi kita kena tahulah untuk menjadikan dia bentuk Vertex. vertex. So kita tengok soalan yang kedua. Okey, Mari tengok. kita. Sama Okey. juga. Okey. Okey, kita faktorkan berapa Fan? Kita faktorkan negatif 3 cikgu. Okey, sebab kita nak A dia Satu. 1. Okey, kita faktorkan negatif 3. So kemudian kita akan jadi negatif 2/3 bahagi 2 kuasa 2 dan tolak negatif 2/3 bahagi 2 tu. Kita Okey. silap kat situ, bukan negatif 2 bahagi 2. Negatif 2/3 cikgu Ya, negatif 2/3 sebab nilai kita adalah nilai B. Betul? Okey. Dan kita kena bahagi 2 kan cikgu? Ya. Okey. So kita akan faktorkan dan kita akan nilaikan. So dia akan jadi negatif 3 bracket X tolak 1/3 kuasa 2 tolak 4/9. Alright. Lepas tu kita kena kembangkan cikgu, betul? Ya, betul. Kita kembangkan, dia akan jadi negatif 3 bracket X tolak 1/3 kuasa 2 dan lagi satu kamu akan dapat 4/3. 4/3. Okay, ini bentuk vertex. Cuma Baik. yang tadi tu langkah kedua tu tolong betulkanlah. Dia bukan negatif 2/2. Sebenarnya negatif 2/3 bahagi dengan 2. Tersilap kat situ. Baik. Okey. So daripada vertex ni lagi sekali Fan. Ya, kita cuba lagi sekali murid-murid kat rumah. Baik. Okey. Titik pusingan dia? Titik pusingan dia cikgu 1/3,4/3. Okey, betul. Ini graf je. Ya, dia graf dia sedih sikit muncul kat atas. So dia jadi 1/3 4/3. Okey, persamaan paksi simetri. X sama dengan 1/3 cikgu. Betul, X sama dengan 1/3. Nilai, okey. Sini pun tersilap sikit. Bukan nilai minimum sebenarnya. Apa Fan? Nilai maksimum cikgu. Nilai maksimum. Kenapa nilai maksimum? Sebab dia negatif. Ya, dan gambar dia bentuk puncak sedih lah. sedih. So, nilai maksimum. So, nilai maksimum dia adalah 4/3. Okey, kita tengok lagi satu contoh soalan. Contoh lagi soalan cikgu. Okey. 3 baru sempurna Baru hidup kita. sempurna berjalan kita. Baik, kita cuba cikgu. Okey, kita faktorkan berapa Fan? Kita faktorkan negatif. Negatif 1 kan? Ya, So betul, kita letak negatif negatif lah. So yang dalam dia akan jadi X kuasa 2 tambah 2X tolak 4. Tolak 4, okey. So kita perlu masukkan nilai apa kuasa 2 tolak kuasa 2 Fan? Kita kena masukkan nilai 2/2 cikgu. Ya, betul. 2/2 kuasa 2 tolak 2/2 kuasa 2 tolak 4. Okey. Okey. So yang 3 ungkapan depan tu dia akan jadi Kita faktorkan cikgu betul. nilai vertex lah. Ya, nilai vertex dia akan jadi beginilah. Okey. X kita faktorkan dan belakang ni kita nilaikan. Baik. So yang depan tu dia akan jadi negatif kurungan peta. Kurungan peta, Ada okey. kurungan lagi. Baik, X jadi tambah 1 kuasa 2 tolak 5 cikgu. Okey, Itu mana kurungan. datang tolak 5 sebab kita nilaikan negatif 1 kuasa 2 tolak 4. Betul. Kita kembangkan balik negatif kita. Akan jadi cikgu negatif dalam kurungan X tambah 1 kuasa 2 tambah 5 cikgu. Ya, ini adalah bentuk Vertex. vertex. So daripada situ maka kita tahulah boleh kita baca nilai titik pusingan, simetri dan nilai maksimum. Okey. Okey, kita tengok. Boleh Fah cuba cikgu? Okey. Okey, Fah cuba. Fah cuba. Okey. Fah semangat ni. Okey. Okey, Untuk ni- titik pusingan bucu tu cikgu. Okey. Okey, jawapan dia adalah negatif 1,5. Ya, negatif 1,5. Okey. Persamaan pasti simetri Fan? Persoalan paksi simetri dia adalah X sama dengan negatif 1. Okey, betul. Dan nilai maksimum dia. Ya, sebab graf ni macam ni cikgu, akan nilai maksimum dia adalah 5. Okey, tepat sekali. Kalau kita tengok gambar rajah, inilah gambar rajahnya. Okey, terbukti cikgu Ya, betul. Terbukti daripada gambar rajah dan sebenarnya tanpa gambar rajah pun kita boleh tahu nilai maksimum berdasarkan penyempurnaan kuasa 2. Bentuk vertex tadi. Wah, okey, baik.
Mungkin cikgu boleh berikan sedikit lagi perkongsian bagaimana kita nak memahami dengan lebih baik tentang vertex ni cikgu. Okey. Apa yang patut kita tengok dulu? Okey, untuk vertex ni sebenarnya adalah konsep di mana kita perlu mencari nilai maksimum dengan minimum tanpa graf. Tanpa graf ya. Okey, bayangkan kita tak ada graf tapi orang tanya Afan, kuadratik ini apa nilai minimum maksimum? Takkan kita melukis. Betul. So melalui kaedah penyempurnaan kuasa 2 tadi, maka kita bolehlah buat dia punya bentuk penyempurnaan kuasa 2 dan tukar daripada bentuk kuadratik kepada bentuk vertex. Daripada bentuk vertex, kita boleh bagi je 3 maklumat yang ada kat dalam tu. Betul. Yang pertama titik pusingan, yang kedua persamaan pasti simetri dan juga nilai minimum ataupun maksimum. Betul. Tapi kalau kita mempunyai masa lagi, kita lukis graf. Ataupun kita explore lah sekarang. Sekarang banyak apps yang ada yang membantu murid. Masanya untuk kita semua teroka tentang penyempurnaan kuasa 2. Terima kasih cikgu. Jadi kita akan berhenti berehat dulu, teruskan bersama kami dalam slot pendengar atas matematik tambahan. Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran matematik tambahan dengan topik kita hari ini, penyempurnaan kuasa 2 bersama dengan Cikgu Eza. Okey, untuk segmen kali ini cikgu akan cuba untuk cabar minda, bukan minda saya sahaja tetapi minda murid-murid yang berada di rumah sekarang ni untuk kita kuasai lagi topik kita hari ini, penyempurnaan kuasa 2 untuk kita mencari nilai X tu cikgu kan. Betul. Jadi untuk soalannya cikgu, bagaimana, susah ke senang ke? Saya dah risau ni cikgu. Macam mana ni? Dah risau, kita tengok kita tengok. Boleh. Soalan yang acap kali ditanya dalam pentafsiran lah ataupun peperiksaan. Okey, touch mesin cek nilai X, kita pun boleh mencari nilai maksimum. Betul? Tadi menerusi bentuk vertex. Okey. So kita tengok soalan diberi Gx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 18x tolak 15. Soalan dah nyatakan pelajar, murid, dia dah menyatakan bahawa menggunakan penyempurnaan kuasa 2 cari titik maksimum. Cari titik maksimum. Okey. So mari kita buat. Kita ada negatif 3x kuasa 2 tambah 18x tolak 15. Okey, langkah pertama Fan, kita perlu buat pemfaktoran. Okey, jadi kita faktorkan negatif 3 cikgu. Betul, kita faktorkan negatif 3, kita keluarkan negatif 3, maka dalam kurungan dia akan jadi x kuasa 2 tolak 6x tambah 15. Tambah 5. Okey, sebab keluarkan 3. Betul. Okey. So yang dalam bracket ni yang perlu kita buat penyempurnaan kuasa 2. Kuasa 2. So ingat, kita ambil nilai x kuasa 2 dengan bx tu, kita akan jarakkan sikit ruangan kosong supaya kita letak kuasa 2 tolak kuasa 2. Okey, kita ambil b cikgu kan? Ya. Kita akan jadikan berapa tu Fan? B kita berapa? B kita negatif 6 cikgu. Jadi dalam kurungan tu akan jadi dalam kurungan negatif 6 per 2 kuasa 2 tolak negatif 6 per 2 kuasa 2 juga. Betul. Kita akan buat macam ni lah. Negatif 6 per 2 kuasa 2 tolak negatif 6 per 2 kuasa 2. Okey. Okey, kalau kita permudahkan, dia akan jadi negatif 6 bagi 2 berapa Fan? Negatif 3 lah kan? 3, ya? So betul. kita jadikan begini dulu. Kita buat langkah demi langkah. So 3 ungkapan yang depan di dalam kurungan. Okey. Kita perlu buat apa Fan? Faktorkan cikgu. Okey, yang belakang tu kita perlu buat apa? Nilaikan. Kita nilaikan. So pemfaktoran dia x kuasa 2 tolak 6x tambah negatif 3 kuasa 2, kuasa 2 dan kuasa 2, maka dalam bracket dia akan jadi x tolak 3. Ya, betul. Kita faktorkan dan nilaikan, dia akan jadi x tolak 3 kuasa 2 tolak 4. Okey, itu kita kira kat cikgu. Betul, kita nilaikan. Baik. Negatif 3 kat depan, kita darab masuk dalam. Okey, dia akan jadi negatif 3 dan negatif 3 dan negatif 4 lah. So dia akan jadi negatif 3 bracket x tolak 3 kuasa 2 tambah dengan 12. Okey, ini bentuk apa Fan? Vertex. So daripada bentuk vertex tu, kita boleh tahu nilai apa dia cari tadi? Nilai maksimum cikgu. Nilai maksimum. Tapi dia soal nak cari titik maksimum. Fan rasalah kenapa dia suruh cari titik maksimum Fan? Sebab graf ni cikgu, kita tengok yang A tu pun negatif cikgu. Okey. Jadi kita perlukan sebab graf tu akan jadi graf yang sedih. Betul. Jadi so dia ada puncak lah kan? Puncak dia kat sebab atas. Irfan rasalah. Ya. Berapa nilai puncak dia Fan? Okey, berdasarkan jawapan vertex yang kita dapat tadi cikgu, nilai dia adalah 3, 12.
Ya, tepat sekali. 312 adalah dia punya titik maksimum. Ya, cikgu. Bukan itu saja kan, cikgu. Kita boleh jumpa 3 perkara kan? Betul. Yang pertama tadi titik maksimum ataupun minimum. Okey. Yang kedua kita boleh cari paksi simetri. Dan yang ketiga kita boleh dapat nilai. Ya. Okey. So, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, boleh, Kalau cikgu. Fan boleh buat ini, maksudnya peperiksaan tu Fan mesti boleh berjawab. InsyaAllah kita doakan. Okey cikgu, jom kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Murid-murid sila bersedia, okey? Okey. Panjang pula dia. Okey, kita tengok. Suresh dipilih mewakili rumah sukan dalam pertandingan merejam lembing peringkat sekolah. Suresh merejam batal lembing pada jarak 3 meter daripada permukaan tanah. Tinggi lembing yang direjam diberi HT sama dengan negatif 5T kuasa 2 tambah 14T tambah 3. Ifan rasa Ifan boleh bayangkan lembing tu bentuk dia bila kita baling bentuk apa jadi? Bentuknya cikgu Kalau kita baling pergerakan lembing tu dia akan jadi bentuk kuadratik lah, betul? Bentuk kuadratik, yes. Kalau dari segi graf dia akan bentuk apa? Sedih cikgu. Sedih, belum masam, betul? So lembing tu kita baling, ibarat Suresh baling lah, bukan kita baling. Suresh baling akan keluar bentuk melengkung, curve. Okay. So dari situ akan ada nilai maksimum. Nilai maksimum, ya. Okay, kita keluarkan dulu dia punya kuadratik, persamaan kuadratik. Dia akan jadi, kita faktorkan negatif 5, betul? Betul cikgu. Okey, lepas tu apa kita buat, Fan? Lepas kita faktorkan cikgu, kita nak kena masukkan nilai yang kita bahagi 2 tu cikgu. Ya, betul. Nilai siapa yang bagi 2? Nilai B. Nilai B. Apa nilai B kita? Nilai B kita adalah negatif 14/5 cikgu. Okey. So kita akan jadi negatif B per 2 kuasa 2. So dia jadi beginilah. Negatif 14/5 bahagi 2. Bahagi 2. Kuasa 2. Okey. Tolak B per 2 kuasa bahagi 2 kuasa 2 tolak 3/5. Okey. Cikgu letak bahagi supaya murid kat rumah boleh nampak. Kalau cikgu letak pecahan nanti dia macam bertingkat-tingkat. Betul. Ada 3 tingkat tadi. Ada 3 tingkat. So yang ni kita permudahkan. So dia akan jadi T kuasa 2 tolak 4/5T tambah negatif 7/5 kuasa 2. Okey, ini kita nilaikan cikgu ya. Betul. So 3 ungkapan yang depan kita buat apa, Fan? Faktorkan. Kita faktorkan dan belakang kita akan nilaikan. Okey. Daripada gambar raja ni ataupun daripada persamaan ni, Fan, cuba Fan faktorkan dari sekali. Okey, faktorkan cikgu Jadi kita kena faktorkan cikgu sebab dia kuasa 2 dua-dua tu akan jadi X tolak T, Fan. T, maaf Okey, T tolak 7/5 kuasa 2. Oleh kerana nilai A dan nilai C kita kuasa 2, so kita akan boleh faktorkan mudah, dia jadi X tolak 7/5 kuasa 2. Okey, tolak 64/25. Mana datang 64/25? Kita dah kira kat sini cikgu kira kat situ. Baik. So lepas tu kita buat apa, Fan? Kita tak complete lagi ni. Lepas tu sebab cikgu, kita ada negatif 5 kat luar tu. Apa kita buat dengan kita negatif kena kembangkan balik. Kita kembangkan dia jadi negatif 5 darab dengan kurungan. Negatif 5 darab dengan negatif 64/25. Baik. Maka dia akan jadi negatif 5 bracket X tolak 7/5 kuasa 2 tambah 64/5. Okey. Cari tinggi maksimum. Cari bukan tinggi nak cari maksimum, cikgu. Yang mana satu tinggi maksimum ni, Fan? Tinggi maksimum ni cikgu. Nilai maksimum. Nilai maksimum dia 64/5 lah. Ya, betul. So nilai maksimum kita akan ambil nilai Y belakang tu, betul? Betul. So nilai maksimum dia adalah 65 pula. 64/5. Okey. Sebab Y sama dengan Q cikgu kan? Ini kena betulkan lah. 64/5. Baik. Okey. Ingat 64/5 ikut jawapan yang kita dapat tadi. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Soalan lagi. Okey. Jom kita saksikan tengok. apakah soalan yang diberikan. Okey. Fungsi kuadratik diberi adalah fx sama dengan x kuasa 2 tambah 6x tambah n. Okey. Jangan risau ada n tu sebab n tu adalah nilai c kita. Okey. Dengan nilai n adalah pemalah. Ungkapkan efek dalam bentuk x tolak h kuasa 2 tambah k. Kamu pelajar tengok ni, cikgu dia nak suruh buat apa ni? Kita tengok benda ni. Ini bentuk apa, Fan? Ini bentuk vertex. Bila buat bentuk vertex, maksudnya kita kena buat kaedah penyempurnaan kuasa 2. So, mari kita buat penyempurnaan kuasa 2. Okey, x kuasa 2 ini adalah kita punya kuadratik kita. Okey, kita akan gerakkan b per 2 kuasa 2 tolak b per 2 kuasa 2. Okey. So dia akan jadi x kuasa 2 tambah 6x tambah 3 kuasa 2
tolak 3 kuasa 2 tambah N. Sama dengan kosong. Okey, sama kosong. 3 depan dah jadi apa? Kita faktorkan cikgu. Kita faktorkan. 3 belakang yang belakang kita akan nilaikan. Okey. So dia akan jadi apa? X tambah 3. Ya betul. Kuasa 2 yang belakang dia jadi negatif 9 tambah N. Ya. Sebab dia tak boleh nilaikan. Betul, cikgu. So X tambah 3 kuasa 2 tambah N tolak 9. Okey, itu soalan A. Okey. Soalan B. Diberi nilai minimum adalah negatif 5. Cari nilai N. Fan dekat kita punya vertex. Okey. Okey. Apa nilai minimum kita? N tolak N tolak 9 cikgu. okay. Apa nilai minimum yang dibagi? Dia bagi negatif 5. So kita bandingkan. So N tolak 9 sama dengan Negatif 5. negatif 5. Okey. So ini adalah nilai minimum kita adalah N tolak 9 tadi, betul? Betul, cikgu. So nilai minimum dia bagi negatif 5. Ya. So negatif 5 sama dengan N tolak 9. Okey. N sama dengan N sama dengan 4. ya, kita pindahkan negatif 9 jadi positif, maka N sama dengan 4. Oh, macam tu nak cari jawapan dia cikgu. Yang kita perlu faham adalah bila nampak je bentuk vertex, okey, maka kena menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Ingat, kalau jumpa je soalan vertex, kita kena guna penyempurnaan kuasa 2. Dan untuk soalan B ni kita kena bandingkan cikgu Ya betul. Nilai minimum yang soalan kita dapat daripada ungkapan bentuk vertex yang kita dapat dan nilai minimum yang soalan bagi. Alright. Okey. Nampaknya hari ini kita dah melalui satu perjalanan matematik tambahan yang cukup menarik dengan cikgu hari ini, di mana kita pun dah tahu bagaimana untuk kuasai topik yang kita kongsikan, iaitu penyempurnaan kuasa 2. Mungkin sekarang ni cikgu boleh berikan rumusan tentang topik kita hari ini. Silakan cikgu. Maka kesimpulan kita penyempurnaan kuasa 2 ini adalah untuk mencari punca bagi persamaan kuadratik. Okay, dan seterusnya dia boleh menerusi penyempurnaan kuasa 2, kita boleh membentukkan persamaan kuadratik kita, membuat bentuk vertex, di mana melalui bentuk vertex kita boleh tahu 3 benda. Betul. Yang pertama, mencari nilai minimum atau maksimum, nilai tadi. Yang kedua, mencari persamaan pasti simetri. Dan yang ketiga, kita mencari titik pusingan. Okey, terima kasih cikgu. Saya nak tanyalah cikgu. Saya kan ni murid cikgu kan. Ya. Macam mana prestasi keseluruhan saya hari ni? Agak-agak cikgu lah. Irfan memang terbaik. Terbaik. Terima kasih cikgu. Okey, saya nak tanya cikgu, di mana kawan-kawan kita di rumah mendapatkan latihan pengukuhan? Okey, kita boleh layari Pelantar Delima KPM. Okey, di situ boleh dapatkan latihan dan juga nota-nota berkaitan dengan topik kita hari ini, penyempurnaan kuasa 2. Terima kasih ucapkan kepada Cikgu Eza Hamdi Muhammad dari SMK Seri Ampang, Kuala Lumpur. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Saiful Amri kerana menjadi juru bersihat kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi kalau segini itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.